Suka hat ni. Aku nak hat ni. Ni kalau pakai jadilah. Jadi. Ya. Jadi. Berapa ni? Berapa? Hat ni, murah je hat ni. 2,500 tu. Ambil. Nak. Murah. Kan? Oi, hang pakai je. Pakai cepat. Mak, ada pergi sekolah dulu tau. Mak. Depan lah. Siti Mainon. Apa? Nan tak tahu pula abang ada kat sini. Ni. Si Alif ni nak pergi sekolah dah ni. Oh, betul Alip. Ya. Mak, Alif nak minta 100 boleh? Cikgu Alif ada minta semangat untuk baiki surau sekolah. Alip, banyaknya. Mak mana ada duit banyak macam tu? Alip, nak ni RM5 dah. Pergi sekolah, jangan baik-baiklah. Kita nak bayar ni, nanti terlupa lah pula. Itulah kan. Kita cukuplah. Wah, hajar kau Mamun. Kau jangan celup dekat aku. Siap kau. Assalamualaikum kak. Semangat ikhlas kak. Kau dah sibuk je. Ke tepi lah. Cakap orang lain. Apalah dia ni? Betul-betul lah dia jual emas. Celup aku. Rugilah. Macam mana celup dekat aku? Allah, kenapa mak? Rantai mak kena aku, adik. Rantai baru mak kena Si jawab ni. Dalam keadaan macam ni pun boleh fikir pasal rantai emas. Nasib baiklah Allah tu tak tarik nyawa awak tau. Tengoklah. Lain kali jangan ego, sombong dengan harta awak tu. Sekejap je Allah boleh tarik. Mak menyesal. Nak menyesal, abang. Nak menyesal. Sesungguhnya penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras. Orang yang bergaya sombong di dalam jalannya. Orang yang bersombong. Orang yang banyak mengumpulkan harta. Orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ayo, sucikan jiwa dan harta kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum, dan kita nak berkongsikan berkenaan dengan topik hadiahkan pahala sedekah kepada ibu bapa. Dan di talian Skype sekarang kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Datuk Badli Shah selaku jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, sebelum kita ke perkembangan pembangunan masjid, kita nak tahu juga Ustaz, kongsikan kepada kami kenapa pentingnya kewajipan kita berbakti kepada ibu dan bapa kita, Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita kena berbakti kepada ibu bapa? Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia pernah tanya Nabi. Dia pernah 3 kali dia tanya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Nabi tanya, apa dia dosa yang paling besar sekali, kamu tahu atau tidak? 3 kali Nabi tanya. Jawab para sahabat, kami tak tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, pertama al-isyraku billah, yang kedua wa uququl walidain. Pertama sekali engkau syirik kepada Allah, yang kedua engkau derhaka kepada ibu bapa. Sebab itu yang dimaksudkan sebagai derhaka kepada ibu bapa ini salah satu adalah tidak melakukan kebaikan pada mereka. Sebab itu dalam Quran kata para ulama, salah ayat nuzilat makrunah bisalas la yaqbalallahu wahidatun minhunna bighairi qarinatuha. Quran ni ada 3 perintah, yang perintah berkembar. Dia tak boleh berpisah antara satu sama lain. Pertama, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua adalah aqimus solah wa ita'uz zakah. Yang ketiga, wa nishkurli wali walidai. Nombor 1, taat Allah, taat Rasul, tak boleh pisah. Yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat, tak boleh pisah. Dan yang ketiga, taat kepada Allah, buat baik pada mak bapak. Sebab itu salah satu cara kita buat baik kepada mak bapak adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan bagi pihak mak bapak. Dan itu adalah satu perkara yang juga dibenarkan dalam agama kita. Apa yang mustahak, kita sementara mak ayah masih hidup, lakukanlah kebaikan untuk mereka. Itu dia, itu kepada mereka yang masih hidup, yang masih kita boleh berbakti kepada mereka, Ustaz. Tapi kepada mereka yang telah meninggal dunia itu, bagaimana kita nak berbakti? Ya, ini soalan yang kerap ditanyakan. Ada orang dia mak bapak masih ada, bolehlah dia berbakti, wakaf dan macam-macam. Kalau dah meninggal macam mana? Saya tertarik dengan pendapat yang diberikan Imam Abu Lais As-Samarqandi
dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Katanya mak bapak kalau dah meninggal, pertama kau kena lakukan adalah ayakunal waladan salihan li nafsih. Engkau mesti jadi anak yang soleh. Jangan jadi anak yang merosakkan nama baik arwah mak bapak kita. Yang kedua, ayasil qarabatuhuma wa asdiqahuma. Engkau sambungkan lagi silaturahim dengan kawan-kawan arwah mak bapak kita. Kawan-kawan sekolah dia, saudara mara, sepupu sepapat. Walaupun jauh dengan kita umur mereka, tapi pergilah, sambungkan lagi. Dan yang ketiga, buat 3 perkara. Ayastaghfir lahuma wa yad'uhuma wa yatasaddaq anhuma. Engkau minta ampun bagi dia setiap kali engkau minta ampun untuk diri engkau. Yang kedua, engkau sentiasa doakan dia supaya luaskan kuburnya, jauhkan seksaan neraka dan macam-macam. Dan yang ketiga, wa tasaddaq anhuma. Engkau bersedekah bagi pihak mereka. Jadi ini yang boleh kita lakukan andai kata mak bapak kita telah pun kembali ke rahmatullah. Itu dia. Dan Ustaz ada kongsikan berkenaan dengan sedekah Ustaz. Tapi bagaimana kita nak memastikan bahawa sedekah yang kita lakukan adalah sedekah jariah yang berpanjangan. Bukan setakat kita nak bersedekah untuk diri kita sahaja, kita nakkan pahala ataupun ganjaran kita bersedekah, tapi untuk mak bapak kita ataupun kepada mereka yang telah meninggal dunia ni, supaya benda ni berpanjangan Ustaz. Terima kasih. Bagus soalan ini. Sedekah jariah ni dia beza dengan sedekah biasa. Sedekah jariah ni maknanya berlari. Dia berterusan saja dia punya manfaat. Kalau kita buat makan atas nama mak bapak, orang kenyang dapat pahala, orang tu lapar balik, hilanglah. Betul. Tapi jariah ni benda kekal. Jadi salah satu yang kita nak kongsikan pada kesempatan pagi ini adalah pembinaan rumah Allah ataupun masjid. Saya ingin kongsikan dengan para penonton berkenaan Masjid Taman Nusa Bayu di Mukim Pulai, Johor Bahru, yang sekarang ini sangat-sangat memerlukan dana untuk mereka nak bina sebuah masjid. Jadi jangan risau, pembinaan masjid ini telah pun mendapat kelulusan secara rasmi daripada pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor, dan kelulusan mengumpul dana juga telah dapat daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan mereka memerlukan sumbangan dana sebanyak 4 juta untuk dibina sebuah masjid dengan kapasiti seramai 1,000 jemaah. Jadi rancangan untuk bina masjid ini tercetus sebab kawasan itu tidak ada surau ataupun masjid, khususnya di Taman Nusa Bayu. Untuk penduduk di situ nak mendirikan solat fardu 5 waktu ataupun solat Jumaat, tak dapat. Jadi sedangkan penduduk di Taman Nusa Bayu dia ada taman-taman rangkaian, ada Taman Nusantara Prima, Apartmen Bayu Angkasa, ada banyak lagi. Dan sekarang makin bertambah kepada 15,000 orang penduduk, dan 40%-nya adalah penduduk beragama Islam. Jadi saya lihat ini peluang kita nak buat kebaikan untuk diri sendiri, untuk arwah mak bapak kita, untuk orang tua kita, sebab ketiadaan surau dan masjid di kawasan tersebut menyukarkan penduduk untuk mendirikan solat. Bayangkan kalau masjid itu didirikan hasil sumbangan kita, sudah pastilah dia menjadi pencen kubur kepada kita dan juga sumbangan pada mak bapak kita yang telah tiada. Itu dia seperti yang dapat kita saksikan. Ustaz boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita antara gambaran yang seperti yang kita dapat saksikan tu sedikit orang kata apa gambaran yang kita boleh nampak, tapi apa fasiliti lain yang orang ramai perlu tahu adanya keunikan tentang masjid ni? Terima kasih. Masjid ni nanti insya-Allah akan dilengkapi dengan macam-macam kemudahan. Kita dah tengok dah perancangan mereka. Mereka ada dewan solat utama yang begitu selesa sekali. Dan mereka buat juga dewan solat terbuka untuk musafir. Dan ada bilik untuk pentadbiran, bilik imam, bilik bilal, bilik mesyuarat. Dan tandas dan tempat wuduk mereka juga dibuat dengan reka bentuk yang begitu selesa sekali. Termasuklah disediakan tempat letak kereta, ada bilik pengurusan jenazah, ada dapur sebab nak buat rewang dan sebagainya. Jadi pembinaan masjid ni akan belanja 4 juta. Dan alhamdulillah setakat ini, terima kasih kepada para penyumbang, pihak masjid telah pun berjaya mengumpul sebanyak 2.3 juta. Namun pihak masjid masih memerlukan 1.6 juta lagi untuk meneruskan pembinaan. Jadi kita menyeru dan merayu kepada penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di Indonesia, di mana-mana saja, marilah kita bantu membina masjid untuk kemudahan saudara-saudara kita di sana. InsyaAllah. Dan kepada mereka yang menonton sekarang ni yang dah tertanya-tanya macam mana caranya selain apa yang kita dapat saksikan, bagaimana mereka nak berinfak, bersedekah dan juga berwakaf untuk berbakti kepada ibu bapa mereka? Baik, terima kasih. Bagi yang ada telefon bimbit, boleh ambil saja gambar seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Iaitu pertama sekali, kita boleh infak secara umum pada bila-bila masa kita berhajat dengan lakukan transfer atau pindahan terus ke dalam akaun pihak masjid seperti yang tertera, iaitu di Maybank Islamic di nombor 5576-0501-4746 ataupun menerusi akaun di Bank Rakyat 1101-726804. Ataupun cara kedua adalah dengan sumbangan secara atas talian
dengan melayari laman sesawang pihak masjid iaitu www.masjidnusabayu.com. Ini merupakan landing page pihak masjid. Segala maklumat terkini, kutipan dan agihan akan dinyatakan di dalam landing page ini. Dan cara ketiga adalah bagi yang cara old school nak terus bertanya, nak tanya apa perkembangan, boleh terus hubungi kepada nombor talian 0197701085. Boleh bercakap dengan saudara Muhammad Zaki Mat Isa, boleh tanya apa perkembangan. Kalau nak bagi sumbangan bagaimana cara, boleh hubungi dengan beliau. Jadi inilah 3 cara untuk kita nak mempermudahkan kepada para penyumbang kita, insya-Allah. Itu dia, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Datuk Badril Shah selaku jurucakap Masjid Taman Nusa Bayu. Kita di TV Al-Hijrah sentiasa mendoakan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan segala urusan perkembangan pembangunan dan juga urusan Ustaz juga. Kita doakan segalanya lancar, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Ustaz kerana bersama dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda. Boleh terus hubungi nombor yang tertera atau ambil saja gambar. Boleh kita panjang-panjangkan untuk kebaikan bersama, insya-Allah. Dan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini, teruskan bersama kami. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayo, sucikanlah diri kita dengan berimpak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1000 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah.